Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya sekali lagi Nazri Kahar dalam agenda awani pada malam ini dari World Trade Center Kuala Lumpur. Kebangkitan semula Taliban di bumi Afghanistan pada pertengahan bulan ini mengejutkan masyarakat dunia. Tetapi bagi mereka yang meneliti sejarah konflik di Afghanistan dan campur tangan asing di bumi Afghanistan, ini bukanlah perkara yang mengejutkan kerana sudah ada bibit-bibit bahawa Taliban akan semula menguasai Kabul dan seluruh negara Afghanistan. Yang signifikan apabila Taliban memeterai perjanjian dengan Amerika Syarikat pada 2020 di bawah pentadbiran Trump pada ketika itu. Itu jelas bahawa mereka mahu mengeluarkan segera ketumbukan tentera mereka yang sekian lama berada di Afghanistan. Begitu juga pengiktirafan beberapa negara menyediakan ruang-ruang rundingan dengan pihak Taliban seperti Qatar, seperti China dan seumpamanya. Jadi apa yang berlaku di Kabul pada hari ini, pada ketika ini yang memeranjatkan dunia perlu kita teliti dengan dekat. Kita fahami sejarah perjuangan Taliban. Kalau kita boleh imbas semula 20 tahun lalu, dunia dikejutkan dengan cara pentadbiran Taliban yang begitu kataupun menggunakan alasan syariah dan dalam bersih mereka, walaupun mereka majoritinya menganut Sunni, tetapi cara praktikal syariah yang ditekankan amat keras dengan bersih Taliban, sedikit sebanyak mencalarkan imej Islam yang kontemporari, yang progresif, tetapi tidak dapat dijelmakan ketika mereka menguasai Afghanistan ketika itu. Jadi untuk melihat impak kemunculan semula Taliban, ramai yang beranggapan ini Taliban 2.0 ataupun seumpamanya, apakah impak kepada rakyat Afghanistan secara terus dan bagaimana impak kepada geopolitik dunia, termasuk juga adakah Taliban ini akan mencetuskan gelombang baru bagaimana kemunculan keganasan kepada imej Islam ataupun seumpamanya, ataupun apa yang dijanjikan dalam bicara mereka dengan pihak media antarabangsa sejak mereka menguasai Kabul. Adakah benar-benar mereka ingin menjadi sebahagian dari warga dunia yang bertamadun dan memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada warga negara Afghanistan. Jadi di talian pada petang ini, pada malam ini, saya akan bersama dengan Yang Berbahagia Dr. Ahmad El-Muhammadi, penolong profesor Institut Pemikiran dan juga Tamadun Islam Antarabangsa UIA ataupun Institut Islam Antarabangsa Malaysia, dan juga fellow bersekutu ICCT di Hague, Belanda. Assalamualaikum Dr. Ahmad, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mungkin sebagai permulaan perbincangan kita pada malam ini, ramai yang pastinya menunggu-nunggu perbincangan ini di Esrawani, bagi kita memahami secara dekat dan juga secara adil kemunculan Taliban di bumi Afghanistan dalam waktu yang begitu pantas daripada mereka menguasai provinsi-provinsi di wilayah-wilayah yang memang sinonim dengan Taliban sebelum ini, tetapi apabila mereka memasuki ibu kota Kabul dengan begitu pantas, walaupun pihak Amerika Syarikat dan juga pemerintah Afghanistan pada ketika itu menjangkakan mereka hanya akan memasuki Kabul dalam masa sebulan ataupun 3 bulan, tetapi amat meleset. Jadi cuba kita fahami, adakah Taliban yang kita lihat 20 tahun dahulu adalah sinonim ataupun kesinambungan perjuangan Mullah Umar itu, ataupun ia sudah membawa imej-imej yang lebih sederhana, ataupun ia benar-benar berbeza daripada senjata yang mereka pegang, kopiah yang mereka pakai, janggut yang mereka simpan, dan mereka mahukan wanita berpakaian burqa. Dr. Ahmad. Terima kasih Tuan Nazri. Para penonton sekalian, Taliban merupakan satu brand sebenarnya, satu jenama yang war-warkan oleh media, terutama media barat. Jadi apabila kita menyebut tentang Taliban ini, kita sentiasa teringat kepada beberapa ciri-ciri dan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh kumpulan Taliban ini semasa dia menjadi sebuah kerajaan di Afghanistan pada 96 sehingga 2001, iaitu dengan pengamalan Islamnya yang ketat, yang keras, yang tegas,
dan juga kepimpinannya yang tidak terbuka dengan dunia, dan mereka cuba melakukan polisi-polisi yang pada ketika itu dianggap betul, tetapi sebenarnya membawa masalah kepada Taliban itu sendiri dan akhir sekali membinasakan Harakatul Taliban itself dalam masa yang akan datang. Jadi bila dia kembali semula pada 2021, 15 Ogos, dia masuk ke istana presiden dengan membawa senjata, tetapi dia masuk dalam keadaan tenang. Cuma apabila gambaran ataupun gambar video yang menunjukkan mereka itu masuk dalam istana presiden dalam keadaan bersenjata, maka inilah yang memberi gambaran ataupun mengingatkan kita semula kepada peristiwa yang telah berlaku sebelum pada ini, iaitu 96/2001 tadi. Jadi di sinilah titik bermulanya persoalan, adakah Taliban yang ada pada hari ini merupakan Taliban yang sama pada sebelum ini? Jawapan kepada soalan ini adalah seperti berikut. Pertama sekali, kita akui bahawa Taliban melaksanakan polisi kekerasan sebelum ini. Dan pelaksanaan Islam yang berlaku pada masa itu adalah dilakukan dalam keadaan tergesa-gesa dan banyak dipengaruhi oleh aliran-aliran pemikiran garis keras yang dibawa oleh pejuang-pejuang Arab yang datang daripada Asia Barat. Taliban ataupun masyarakat asal Taliban, terutama golongan Pashtun yang terdiri daripada lebih kurang 40% daripada penduduk Afghanistan, adalah mereka ini sebenarnya dari segi budaya, dari segi amal, dari segi mazhab dan dari segi pemikiran mereka adalah ajaran Ahli Sunnah wal Jamaah yang bermazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, ya betul. Dan mereka juga adalah berakidah Asy'ariyah Maturidiyah. Ini adalah berdasarkan pada temu bual saya dengan seorang rakyat Malaysia yang pernah berjuang bersama jurucakap Taliban dan juga Menteri Pertahanan Taliban sekarang ini, iaitu Abdul Qayyum Zakir, dan juga Duta Taliban ke Afghanistan, iaitu Abdul Salam Zaif. Individu ini pernah berjuang di sana dan saya sempat interview dia semasa kajian saya tentang isu ini, dan dia bagi tahu, dia kata memang mereka adalah berpegang pada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah dan mazhab Asy'ariyah Maturidiyah. Cuma yang menjadi kerasnya adalah apabila masuknya pejuang-pejuang Arab yang membawa ideologi yang keras, datang misalnya daripada Mesir, yang membawa idea takfiri, ya, membawa idea hakimiyah, tauhid al-hakimiyah, yang nak membawa pelaksanaan hukum Islam dan sebagainya. Maka dia menjadi keras, ya. Dan pada hari ini bila kita tengok semula apa yang berlaku pada hari inilah, Taliban membuat satu komitmen yang pada pandangan saya tidak pernah berlaku dan sangat dramatik ataupun revolutionary dari segi sifatnya. Kerana apa? Ia pertama sekali adalah Qatar, agreement yang berlaku di antara Qatar, antara Taliban dengan Amerika. Taliban membuat komitmen bahawa Taliban tidak akan membenarkan mana-mana kumpulan beroperasi di Afghanistan. Kumpulan pengganas. Itu yang pertama. Yang kedua, Taliban banyak belajar daripada peristiwa yang telah berlaku. Dan yang ketiga, mereka kata mereka akan memberikan hak-hak yang sepatutnya kepada wanita, sepatutnya kepada dia mesti selaras dengan ajaran Islam, iaitu ajaran Islam berdasarkan pada mazhab Hanafi tadi. Jadi ini adalah satu perkara yang cukup baru. Dan satu perkara lagi yang kita perlu ingat, kita tidak pernah dengar bahawa Taliban engage dengan Amerika. Kita tak pernah dengar Taliban engage dengan masyarakat antarabangsa kecuali beberapa negara. Tapi pada hari ini, Taliban engage dengan media antarabangsa on regular basis. Dan saya ingat bila dia masuk istana presiden membawa senjata, ramai orang kritik Taliban kerana membawa image yang ganas, kerana membawa senjata. 2-3 hari selepas daripada itu dia membuat press conference. Kami tidak
saya sendiri tidak tengok lagi senjata itu berada di mana-mana press conference. Ini merupakan Taliban is a fast learning organisation. In my view, is a fast learning organisation yang patut kita lihat secara objektif. Kita tahu, kita sendiri sebagai orang luar yang melihat apa yang berlaku di sana, kita sudah tentunya mempunyai satu stigma tentang kumpulan Taliban ini. Tetapi kita perlu ingat bahawa setiap kumpulan, sama ada kumpulan yang bersifat sosial, politik dan agama sekalipun, dia akan menghadapi perubahan apabila berhadapan dengan realiti dunia. Di dalam negara kita sendiri pun, kita dapat lihat bahawa kumpulan yang kadang-kadang itu bersifat jalur keras, tetapi akhirnya menjadi sederhana kerana berhadapan dengan realiti keadaan semasa, kerana menjadi sebuah kerajaan, kerana berhadapan dengan realiti-realiti yang sebagaimana adanya. Maka di sinilah kita boleh membuat kesimpulan bahawa Taliban menghadapi satu transformasi yang saya boleh katakan begitu. Tetapi kita perlu ingat bahawa transformasi ini perlu disokong dan perlu dijuruskan kepada saluran yang betul supaya dia tidak menjadi pergi semula kepada Taliban yang sebelum pada ini. Menarik. Doktor berpeluang berinteraksi dengan individu dan tokoh-tokoh Taliban sama ada ketika mereka berjuang dalam kelompok Mujahidin dan juga selepas mereka mentadbir dalam masa 5 tahun antara 96 hingga 2001 itu, dan sentiasa membuat kajian berkaitan jalur-jalur kumpulan-kumpulan yang mendakwa mereka ataupun meletakkan daulah Islamiah ataupun meletakkan jalur-jalur Islam yang keras itu. Sepanjang 15 tahun ataupun 20 tahun sehinggalah kemunculan semula Taliban dalam peta dunia pada hari ini secara rasminya, apa yang menyebabkan perubahan berlaku dari aspek pendekatan, dari aspek ideologi dan juga pentadbiran Taliban yang boleh kita berlaku objektif kepada kelompok ini dalam masa yang sama, imej-imej yang ditampilkan apabila mereka berunding dengan pentadbiran Amerika Syarikat, mereka meletakkan wakil-wakil mereka yang besar di Qatar dan juga berunding dengan kuasa seperti China. Jadi, apa yang menyebabkan perubahan itu berlaku yang boleh kita fahami dan dari pemantauan dan juga kajian Dr. Ahmad? Okey, memang betul di peringkat awal sebab sejarah Taliban ini, istilah itu sendiri menggambarkan mereka ini adalah pelajar. Taliban dalam bahasa Arabnya bermaksud pelajar. Dan golongan ini sebenarnya merujuk kepada kelompok yang hidup dan belajar di madrasah-madrasah tradisional di Pakistan semasa perang Soviet Afghan 1979-89 itu. Mereka pada ketika itu masih muda, masih remaja, dan mereka terpaksa menjadi pelarian dan hidup berada di sekitar Pakistan dan sempadan Afghanistan Pakistan. Mereka belajar dan bila perang itu tamat pada 89, mereka sudah menjadi seorang pemuda, dan selepas daripada itu berlakunya perang saudara dan mereka menyaksikan peristiwa itu. Jadi kita boleh katakan bahawa versi Taliban di peringkat awal itu adalah merupakan satu versi yang tidak matang. Jadi mereka oleh kerana tidak matang dan dipengaruhi oleh ideologi, visi-visi yang bersifat idealistik yang dibawa oleh misalnya orang seperti Usama bin Laden, Ayman al-Zawahiri, Muhammad al-Maqdisi, Khalid al-Husainan dan sebagainya. Ramai lagi lah tokoh-tokoh Taliban yang jalur keras ini. Mereka menterjemahkan bentuk itu ke dalam sistem politik. Ya. Tetapi setelah 20 tahun berlalu, mereka banyak mengkaji, dan di antara perkara yang saya nampak perubahan berlaku itu adalah pada 2013. 2013 berlakunya Arab Spring. Ya. Dan selepas daripada itu berlakunya pengisytiharan ISIS di Iraq. Ya. Abu Bakar Baghdadi mengisytiharkan penubuhan sebuah daulah Islamiah di Iraq. Yang dipanggil sebagai Daulatul Islamiyah fil Iraq wa Syam, Daesh atau singkatan Arabnya. Ya. Al-Qaeda pada ketika itu, dia pun ada kumpulan di Syria yang diberi nama sebagai Jabhatun Nusrah. Dan Jabhatun Nusrah adalah proksi Al-Qaeda di Syria. Dan pada masa yang sama kita ada ISIS,
kumpulan Al-Qaeda daripada Iraq. Dia ada dua kumpulan tadi. Satu Jabhatun Nusrah dan satu lagi kumpulan yang datang daripada luar Syria. Maka di sinilah berlakunya clash di antara ISIS dengan Al-Qaeda. Saya heran kenapa clash itu berlaku. Clash itu berlaku sebenarnya adalah dia atas dua perkara. Ideologi dan pendekatan yang dibawa oleh ISIS. Al-Qaeda mengkritik ISIS kerana menggunakan kekerasan. Saya ambil contoh sebagai kes tadi. Muhammad Al-Maqdisi pergi ke TV di Jordan menghentam ISIS dengan begitu teruk sekali. Muhammad Al-Maqdisi mengatakan bahawa ISIS membawa sunnatuz zabah wal sunnah menyembelih dan membakar, oleh kerana dia bakar pilot Jordan. Dia kata even kami di Al-Qaeda pun tak pernah buat macam tu. Al-Qaeda ISIS di Syria melakukan perkara yang sedemikian. This is not acceptable. Jadi di sinilah kita boleh nampak bahawa Al-Qaeda sudah berubah, dan kalau Al-Qaeda yang keras itu boleh berubah, mereka yang menjaga Al-Qaeda, Taliban itu pun mereka mengalami perubahan yang sama. Dan pada hari ini jelas bahawa mereka mengakui we make mistake in the past 20 years. We disengage from the world and we deprive the people right. Sekolah kita tak bagi duduk dan kita menghadkan pergerakan orang asing di sana. Maka ia memberi kesan yang tidak baik kepada kami, kepada rakyat Afghanistan sendiri. Jadi sebab itulah mereka, dan satu perkara yang penting lagi, orang yang saya interview itu, iaitu for example mereka yang berkawan dengan Menteri Pertahanan Taliban sekarang ini, iaitu Abdul Qayyum Zakir. Dia adalah seorang yang pada ketika itu berumur dalam sekitar 30-an. Sekarang ni dah jadi menteri. Dan dia pernah ditahan. Abdul Salam Zaif misalnya, ditahan di Guantanamo Bay dan dibebaskan. Dan dalam tahanan ini, saya pasti berlakunya a kind of soul searching di kalangan mereka sendiri. Berfikir, apakah langkah seterusnya. Dan peranan Pakistan itu pun penting untuk rehabilitate balik Taliban. Dan juga peranan Qatar dalam kes ini, membantu menyedari bahawa the way forward is not through violence. The way forward is through opening up and engagement, negotiation, reconciliation. Dan saya fikir momentum ini perlu diteruskan. Okay. Dan itulah di antara sebab-sebab yang saya boleh katakan perubahan itu yang berlaku. Dr. Muhammad, adakah kemunculan semula Taliban adalah kegagalan polisi luar Amerika Syarikat yang selama ini mereka menggunakan perang ke atas keganasan dengan bermula memburui Osama bin Laden dan juga generalize ataupun meletakkan peta Afghanistan sebagai bumi penghuni segala pengganas di seluruh lembah-lembah di bumi yang amat sukar ditakluki oleh tentera Amerika Syarikat dan sekutunya, yang menyebabkan kemunculan semula Taliban dalam bentuk versi 2021 yang kita lihat hari ini, ataupun kegagalan Amerika Syarikat dengan proksi-proksi pemerintah yang diletakkan sebelum ini dalam alasan ataupun naratif demokrasi itu, menyebabkan Taliban menjadi satu kuasa yang mendapat sokongan bermula dari wilayah-wilayah yang selama ini sudah sinonim dengan Taliban dan tidak amat sukar ditakluki oleh NATO dan juga Amerika Syarikat. Pandangan Dr. Muhammad. Ada dua perkara yang kita perlu faham. Amerika membuat dua kesilapan yang besar. Pertama sekali, mereka tidak belajar daripada sejarah Afghanistan. Mana-mana negara yang masuk ke dalam Afghanistan, dia boleh takluki Afghanistan. Saya akui mereka berjaya menakluki Afghanistan. Kita lihat Persian Empire, Alexander the Great masuk, and then kemudian datangnya Mongol Empire. They managed to conquer Afghanistan. Dan kemudian datang British lawan Afghanistan masuk, Russia masuk, and then NATO hari ini. Tapi satu perkara yang very consistent, dia boleh takluki Afghanistan, tapi dia tak boleh perintah Afghanistan. Kerana faktor geografi, kerana faktor budaya, dan kerana faktor bangsa itu sendiri yang sukar untuk diperintah oleh orang luar. Dan of course, mereka ini adalah satu bangsa yang
pantang diperintah ataupun ditakluki oleh negara lain walaupun mereka itu sentiasa menjadi mangsa kepada penaklukan. Jadi Amerika tidak belajar. Saya tidak kata dia itu tidak tahu. Mereka tahu. Mereka sudah belajar daripada peristiwa yang berlaku sebelum ini. Termasuk juga di Vietnam. Mereka tahu benda ni. Tetapi mereka tidak mengambil pengajaran. Ada sejenis manusia yang tahu benda tu, yang faham benda tu, yang tengok benda tu, tetapi they never learn from the mistake. They never take it as a lesson. And I think this is what happened to America. Dan Chuck Hagel merupakan setiausaha pertahanan Amerika semasa pentadbiran Trump pun juga mengakui bahawa kita tak memahami, we don't understand their culture, we do not understand their religion, we do not understand this nation. That is why we make a lot of mistake, and hari ini kita terpaksa bayar dengan harga yang sangat mahal. 145 billion was spent over 20 years, tapi hasilnya very little. That is the mistake yang pertama. Mistake kesalahan yang kedua adalah dengan melantik ataupun meletakkan proksi di Afghanistan. Meletakkan kerajaan proksi yang tidak dipilih oleh orang Afghanistan itu sendiri. Jadi bila kita meletakkan dengan bayangan ataupun harapan bahawa kerajaan yang ada ini akan berfungsi mengikut kehendak kita, work in favor of us, in favor of the United States for example, tetapi malangnya tidak mendapat legitimacy daripada rakyat dia. Jadi walaupun dia pump duit yang banyak untuk membina tentera, untuk membina pembangunan apa semua, tapi akhir sekali berlaku corruption. Cuba baca SIGAR report, Special Inspector for Reconstruction of Afghanistan 2021. That is the short name for SIGAR, Special Inspector for Reconstruction of Afghanistan, yang menyebut di dalam laporan yang baru saja keluar dalam beberapa hari yang lalu bahawa dalam masa 2011 sampai 2021 ini, massive corruption, mismanagement of fund, incompetency and illiteracy among the Afghan bureaucracy, government servant as well as the American army. So, bolehkah kita nak bangunkan sebuah bangsa macam tu? Sudah tentunya tidak. That is why berbanding dengan Taliban tadi merupakan satu yang hidup dalam bangsa, hidup dalam negara dia, dia berjuang untuk tanah air dia, agama dia, bangsa dia, dan mereka merupakan 40% daripada penduduk di Afghanistan. Sedangkan kerajaan di Kabul adalah kerajaan Ashraf Ghani misalnya, diperintah oleh mereka yang berkecenderungan kepada kelompok yang lain, bukan kepada Pashtun. Maka di sinilah legitimasi itu tidak berlaku dan membawa kepada kejatuhan Ashraf Ghani meninggalkan negara. Bayangkan kalau presiden meninggalkan negara, moral untuk lawan, moral untuk pertahankan kerajaan sudah akan lenyap bagaikan angin macam tu saja. Kepercayaan dunia kepada Taliban 2021 ini banyak bergantung kepada public relation ataupun image awam yang dipaparkan oleh media, sama ada di social media ataupun media antarabangsa. Dan itu terpapar dalam masa 2 minggu ini, bagaimana rakyat beribu-ribu cuba meninggalkan Kabul dengan menaiki pesawat-pesawat Sekutu Amerika Syarikat yang disediakan untuk memastikan mereka terselamat daripada hukuman oleh pemerintah Taliban, walaupun pemerintah Taliban sudah memberikan amnesti ataupun pengampunan kepada mereka yang bekerja kepada Amerika ataupun sekutu-sekutunya. Jadi imej sebegini, bagaimana kita juga perlu berlaku adil dengan masyarakat antarabangsa. Dalam masa yang sama kita perlu juga objektif dengan naratif pembaharuan, reform yang dijanjikan melalui temu-bual dengan pihak media kepada pemerintahan baru Taliban di Kabul ini. Jadi antara public relation ataupun untuk mendapatkan kepercayaan global sebelum diberi pengiktirafan termasuk dari negara kita Malaysia, apa pandangan Dr. Ahmad tentang hal ini? Saya nampak sehingga ke hari ini Taliban consistently cuba mengadakan hubungan diplomasi dan hubungan baik dengan semua negara, terutama negara jiran dia. Dia ada 6 negara jiran dengan Afghanistan, ya. 6 negara itu termasuk Iran, Pakistan, Uzbekistan, Turkmenistan, China included. Ini adalah negara-negara yang sekeliling, yang duduk di sekeliling Afghanistan. Dan kita boleh nampak bahawa Afghan leaders, Taliban,
berjumpa dengan wakil daripada setiap negara ini. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai kepentingan bersama untuk mengekalkan keamanan ataupun kestabilan di rantau di kawasan negara tersebut, di negara Afghanistan. Dan saya melihat juga interview di mana jurucakap Taliban dan pemimpin Taliban itu cuba untuk meyakinkan dunia bahawa dunia perlu membantu Afghanistan dalam segala bentuk. Dan saya fikir ini merupakan satu peluang yang terbaik untuk negara-negara yang luar, negara-negara lain untuk engage dengan Taliban supaya mereka boleh mentadbir negara dengan baik dan tidak melakukan kesilapan-kesilapan yang pernah dilakukan oleh kumpulan ISIS misalnya, ataupun kesilapan yang pernah dilakukan sebelum pada ini. Saya akui bahawa dunia itu masih dalam keadaan kesukaran untuk menerima dan menolak stigma-stigma yang pernah berlaku, yang pernah mereka dapat dan lihat sebelum pada ini. Dan Taliban, ini merupakan satu cabaran kepada Taliban. Yang pertama sekali adalah mengurus stigma masyarakat antarabangsa tentang mereka. Kerana mereka dikaitkan dengan pengganas, dikaitkan dengan mereka kekerasan, ya. Dan menjalinkan hubungan di peringkat antarabangsa dengan negara lain. Ini merupakan prioriti juga, mewujudkan keamanan. Sebab apa? Di dalam Afghanistan itu sendiri ada Al-Qaeda masih ada, walaupun dia tak bunyi suara lagi. ISIS sudah menunjukkan belang dengan melakukan serangan berani mati di airport yang membawa pada 13 orang Amerika terbunuh dan berpuluh-puluh Afghanistan meninggal. Dan Taliban kata mereka akan mengurus hal ini. Kalau kita boleh kalahkan Soviet, boleh kalahkan British, boleh kalahkan Amerika, tentera NATO sampai dia keluar, ISIS ni kita boleh handle dengan cepat. Tapi saya rasa itu adalah satu statement yang over promising. Jadi di sinilah kita perlu, saya fikir, perlu memberi ruang dan masa sebagaimana Nick Carter, the British Chief Army, yang mengatakan we need to give them time to prove their credential. Terima kasih Dr. Ahmad El-Muhammadi, penolong profesor Institut Pemikiran dan juga Tamadun Islam Antarabangsa, Institut Islam Antarabangsa Malaysia ataupun ISTAC. Sekian, Assalamualaikum, kita jumpa lagi.